Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab sebagaimana kita tahu, bagi salam hukumnya sunat, jawab salam hukumnya wajib. Jadi yang wajib elok diketahui bahawa kita melaksanakannya. Umpama solat fardu. Solat fardu kita dituntut buat berjemaah. Kerana bila berjemaah diketahui kefarduan itu telah kita tunaikan. Adapun solat sunat, afdalnya kita buat di rumah. Tak masalah, orang tak tahu lagi bagus. Sama juga dengan sedekah yang wajib, iaitu zakat. Kan ketara kita bayar zakat di mana. Jadi orang tahu kewajipan zakat telah tertunaikan. Sementara sedekah yang sunat, kalau kita sembunyikan pun bagus. Orang tak tahu pun tak apa, sebab benda sunat. Jadi oleh kerana jawab salam itu wajib, elok diperdengarkan supaya diketahui bahawa kewajipan itu telah ditunaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama, sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah bulanan kita yang asalnya adalah kuliah maghrib, tetapi untuk bulan Ramadan ini dibawa ke kuliah subuh, iaitu kita menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Petunjuk, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin, mensyarahkan kitab Masailut Tauhid, persoalan-persoalan berkaitan tentang ilmu tauhid, yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Samman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 44, iaitu masih lagi membincangkan tentang sifat kidam. Kidam kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu artinya sedia. Mungkin kalau orang yang tak biasa mengaji lagi tak jelas apa maksud sedia. Yang dimaksudkan dengan kidam adalah menafikan permulaan bagi wujud Allah Ta'ala. Yang berbeza dengan yang lain daripada Allah, wujud juga, kita wujud, masjid wujud, kereta wujud, pokok wujud, batu wujud. Tapi semua ini wujud yang ada permulaan. Maknanya satu masa dahulu tak wujud. Sementara wujud Allah SWT adalah wujud yang tiada permulaan.
Wujud yang tiada permulaan inilah yang diistilahkan sebagai qadim ataupun qidam. Baik. Yang dikatakan qadim, kita undur sedikit ya. Faedah, maka qadim nisbah namanya itu 4 bahagi. Ya, tidak semua qadim itu membawa makna yang sama. Yang pertama zati, iaitu ketiadaan permulaan bagi zat. Qadim zati itu hanya zat Allah Ta'ala sahaja. Yang lain zat para malaikat, zat para nabi, zat syurga, zat neraka, ya, semuanya itu tidak qadim zati. Semuanya itu dahulu tidak wujud, kemudian Allah Ta'ala wujudkan. Yang kedua adalah qadim sifati, iaitu menafikan permulaan daripada sifat. Jadi zat ada padanya sifat. Maka yang qadim sifati hanya sifat Allah Ta'ala sahaja. Adapun sifat makhluk, oleh kerana makhluk itu pun ada permulaan, tentulah sifat yang ada pada makhluk itu juga tidak qadim. Ya, kita sendiri baharu, takkanlah sifat kita qadim. Kerana sifat itu kan dia berada pada diri. Diri itu baru wujud, maka sifat baru wujud. Yang ketiga dipanggil qadim idhafi, hanya secara nisbah sahaja. Secara hakikat ada permulaan, tetapi dipanggil qadim juga secara nisbah, nisbi, iaitu sesuatu itu terdahulu. Terdahulu dia itu daripada yang lain, yang satu lagi, ya. Seperti terdahulu bapa daripada anaknya. Jadi bapa pun ada permulaan. Bapa tidak qadim. Anak juga wujud, ada permulaan. Tetapi dikatakan bapa itu qadim berbanding dengan anak kerana bapa itu wujudnya terlebih dahulu. Yang keempat adalah qadim zamani, zaman, nisbah pada waktu, iaitu terdahulu masa berbanding dengan masa yang satu lagi. Diberi contoh di sini, seperti terdahulu hari Isnin daripada hari Selasa, kan? Jadi Isnin itu qadim, dahulu berbanding dengan Selasa. Saya pernah tanya, boleh jadi tak Selasa dahulu baru Isnin? Ingat saya tanya dalam kuliah yang bulan lepas. Boleh jadi tak Selasa dahulu baru Isnin? Boleh jadi, ya. Iaitu Selasa minggu ni lebih dahulu daripada Isnin minggu depan. Tapi kalau minggu yang sama, tak mungkin lah. Kalau minggu yang sama, mestilah Isnin dulu pada Selasa. Macam mana pula Selasa dulu? Tapi kalau Selasa minggu ni, dahulu daripada Isnin minggu hadapan. Baik. Qadim zati dan qadim sifati itu dikatakan juga qadim yang hakiki. Ini qadim yang memang secara hakikatnya tidak ada permulaan, iaitu zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan segala asma'. Asma' ni plural, jamak kepada ismun. Satu ismun, kalau banyak asma'. Jadi ini semua tidak ada permulaan. Bila nisbah pada Allah Ta'ala, zatnya tidak ada permulaan, sifatnya juga tidak ada permulaan, demikian asma'nya. Adapun qadim hakiki itu tiada harus kita katakan bagi yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang lain daripada Allah juga qadim, maknanya tidak ada permulaan. Tak boleh. Ya. Walaupun kita katakan syurga, neraka, arash, makhluk-makhluk yang besar, semua ada permulaan. Walaupun makhluk-makhluk yang mulia, para malaikat, para nabi, para rasul, semuanya ada permulaan. Maka membawa kepada kufur, ya, kalau mengatakan selain daripada Allah juga bersifat qadim. Hati-hati, ya. Kadang-kadang ajaran-ajaran yang menyeleweng daripada landasan ahli sunnah wal jamaah ada kecenderungan nak menisbahkan sifat qadim itu yang hakiki kepada makhluk. Kalau qadim yang idhafi tadi tak apa. Rumah ni qadim, rumah ni lama, maknanya banding dengan rumah lain. Tapi rumah yang lama tu pun ada permulaan. Satu masa dahulu tak wujud, itu tak apa. Tapi kalau qadim hakiki nak nisbah kepada makhluk, walaupun makhluk yang mulia, malaikat, para rasul, arash dan sebagainya, maka itu tak boleh. Sebab itu antara sebab
kita tidak memahami ayat-ayat yang berkaitan tentang istawa alal arsy, Ar-Rahmanu alal arsy istawa, dengan makna yang literal. Kerana ayat yang mutasyabihat, dia kena difahami dengan cara yang tidak membatalkan ayat muhkamat. Kenapa? Ayat muhkamat dalam Quran sebut apa? Hunna ummul kitab. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Dialah Allah Taala yang telah menurunkan kepada kamu Alkitab, yakni Al-Quran. Daripada Al-Quran tu ada ayat yang muhkamat, itu menjadi induk, yakni tonggak kepada Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat. Ada juga ayat Quran tapi sifatnya mutasyabihat, sama-sama tak jelas makna dia. Yang muhkamat tu jelas, tidak ada keraguan, memang sabit, begitulah keadaannya. Misalnya laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama seperti Allah, jelas. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya, bagi Allah Taala tu satu apa pun yang sekufu dengannya. Ya, baik. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad itu ayat muhkamat. Adapun Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Tuhan yang Rahman istiwa atas arasy. Apa makna istawa? Ada kesamaran, kerana istawa itu sendiri kalimah yang mustarakah. Apa makna mustarakah? Dikongsi makna oleh lebih daripada satu makna. Misal saya bagi contoh, bahasa Melayu pun ada perkataan kaki. Kaki ada kalanya makna anggota badan. Sakit kaki, sakit anggota badan kita yang kita guna untuk berjalan ni sakit. Tolong beli kain 5 kaki. Itu bukan anggota badan, itu ukuran. Satu kaki 12 inci. Dia tu kaki penipu. Itu lain pula. Itu bukan ukuran. Itu bukan anggota badan. Itu maknanya orang yang suka kepada sesuatu. Kaki pukul suka pukul orang. Kaki bohong suka menipu. Kaki minum suka minum arak misalnya. Jadi satu kalimah kaki, tapi maknanya pelbagai. Maka istawa ni ada lebih kurang 15 makna. Bila makna lebih, timbul persoalan. Salah mana daripada makna ni yang dikehendaki dalam Al-Quran. Jadi ada orang memaknakan dengan makna yang zahir, yang cepat datang dalam pemikiran dia, iaitu istawa dia maknakan dengan duduk ataupun bersemayam ataupun bertempat. Jadi dia berpegang Allah Ta'ala bertempat di atas arasy. Ada yang kata bersemayam, ada yang kata tidak, hanya kan di atas arasy kata dia. Jadi sekarang ni dia faham atau tidak, arasy itu tidak qadim. Arasy itu makhluk. Berarti satu masa dahulu arasy tidak wujud. Adakah ketika arasy tidak wujud, Allah juga seperti arasy, iaitu tak wujud? Takkan mustahil. Ada Allah bersifat qidam. Berarti Allah wujud sebelum ada arasy. Maka wujud Allah Ta'ala tanpa langit, tanpa bumi, tanpa syurga, tanpa neraka, tanpa arasy adalah satu perkara yang yakin. Pasti ya. Satu masa dahulu Allah wujud, tidak ada satu selain daripada Allah. Karena Allah wala syai' ghairuhu. Adalah Allah Ta'ala dan tidak ada sesuatu lain daripada Allah. Ya. Tiba-tiba setelah Allah jadikan makhluk, Allah jadikan langit, Allah jadikan bumi, Allah jadikan syurga, Allah jadikan neraka, Allah jadikan arasy. Maka adakah ketika itu berubah sifat Allah? Daripada tidak bertempat, sekarang sudah jadi bertempat. Misalnya di syurga, misalnya di neraka, ataupun di arasy sebagaimana yang didakwa. Ini adalah batil, mustahil. Kerana berubah itu adalah ciri makhluk. Allah Ta'ala bukan makhluk. Ya, Allah Ta'ala wujud tidak bertempat sebelum adanya tempat, dan selepasnya adanya tempat tetap Allah Ta'ala wujud tidak bertempat. Itu difahami daripada bahawa qadim zati, qadim sifati, yang hakiki hanya Allah Ta'ala. Tak harus kita katakan bagi yang lain daripada Allah Ta'ala. Barang siapa mengatakan yang lain daripada Allah Ta'ala itu qadim hakiki, nescaya kufur. Ya, na'udzubillah, bukan setakat bid'ah sayyi'ah dalalah. Ya, kita bimbang dengan bid'ah yang sesat. Ini bukan setakat sesat lagi, bahkan sesat lagi kufur. Seperti kaum falasifah, golongan ahli falsafah. Mungkin zaman kita ni orang-orang
saintis, tapi bukan saintis yang Muslim. Saintis yang beriman, mereka masih boleh kaitkan pengetahuan sains mereka dengan keimanan. Tetapi saintis yang tidak ditunjang oleh keimanan, mereka memisahkan antara alam ini dengan ketuhanan. Jadi alam ini memang wujud dari asal lagi, qadim. Sebab kalau alam ini baru wujud, dia terpaksa terima ada Tuhan. Jadi dia tidak boleh berfikir bahawa sesuatu yang tak boleh dilihat, sesuatu yang tak boleh didengar, sesuatu yang tak boleh dipegang wujud. Bagi dia kalau macam tu tak wujud. Sebab dia saintis. Tapi kalau dilihat dari segi kacamata sains pun, ada sahaja benda yang tak dilihat tapi wujud. Udara tidak dilihat, tapi ahli sains tahu udara wujud, oksigen wujud. Gelombang radio wujud, ahli sains pun tahu. Dan mereka tahu gelombang radio tak boleh dilihat, tapi boleh dikesan. Maka kewujudan Allah Ta'ala tidak semestinya kerana dilihat, tapi kerana melihat kepada kesannya. Wujudnya alam ini yang kita tahu mustahil terjadi dengan sendiri. Tak payah fikir langit bumi, tak payah fikir matahari dan bulan. Memadailah alam yang kecil, iaitu diri kita. Cuba tanya, siapa yang wujudkan? Kita kan dulu tak wujud. Kalau kita memang wujud, tak timbul isu. Kan kita semua pasti kita ni baru wujud. 100 tahun yang lalu tak ada antara kita yang wujud. Kan? Tak ada kan? Ada ke ada yang sejauh umur 1 tahun? Tak ada. Masih muda-muda lagi. Kan? Berarti 100 tahun lalu kita tak wujud. Berarti kita baru wujud. Kalau sudah baru wujud, siapa yang wujudkan? Kalau kita katakan wujud dengan sendiri, mustahil. Rehal yang digunakan oleh tuan-tuan tu, boleh tak dikatakan rehal ni jadi sendiri? Tak mungkin. Simple saja rehal. Tidak sophisticated alam ni, tidak sophisticated sistem cakrawala ini. Takkan yang simple macam rehal kita tidak boleh bayangkan terjadi dengan sendiri. Tiba-tiba alam kita dengan senang hati kata jadi sendiri. Tak mungkin. Menjadikan diri sendiri juga tidak mungkin. Maka kewujudan kita wa fi anfusikum, dalam diri kamu kata Allah Ta'ala telah ada tanda dia. Afala tubsirun. Kenapa kamu tidak perhatikan? Kalau kamu perhatikan, diri kamu sudah bercakap tentang kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi golongan falasifah ini yang dimaksudkan ilmu kalam yang dikeji. Ada golongan zaman kita ni, dia marah kita belajar ilmu tauhid sifat 20 macam kita belajar sekarang, kerana kata dia ini ilmu kalam yang disusun oleh ahlul kalam. Dan para ulama mengeji ilmu kalam ni. Ulama tolak ilmu kalam. Betul. Tapi kamu kena bezakan, bukan ilmu ini yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan ilmu kalam yang dikeji oleh para alim ulama itu adalah ilmu falsafah yang kufur, sebagaimana yang telah terpengaruh dengannya oleh golongan Mu'tazilah. Di kalangan umat Islam, golongan Mu'tazilah adalah golongan yang terkesan dengan ilmu kalam yang kufur ini, sehingga mendorong mereka kepada bid'ah yang sayyi'ah dalalah dalam perkara akidah. Apatah lagi golongan free thinker, dia hanya berfikir ikut suka hati dia. Tidak ada satu dawabit, tidak ada satu kaedah ilmiah untuk dia berfikir. Dia hanya fikir apa yang dia rasa nak fikir. Dan sebagainya yang mengiktikadkan qadim falakiyah, yang menganggap cakrawala ini tidak ada siapa yang wujudkan. Dia memang jadi dengan sendiri. Dan anasir, unsur-unsur yang ada ni kata dia qadim. Sama seperti ahli sains yang mengiktikadkan atau menganggap bahawa alam ini terjadi secara nature atau semula jadi. Ini hanya tukar nama lah. Kalau kita berhujah dengan mereka, alam ni kan wujud. Kan alam ni pun baru wujud. Maka tentulah diwujudkan oleh Tuhan. Dia kata memang alam ni baru wujud. Tapi bukan diwujudkan oleh Tuhan. Habis macam mana? Nature. Nature. So dia just tukar God to nature. Istilah dia mengaku sebagaimana yang diakui oleh orang-orang yang percaya kepada kewujudan Tuhan, bahawa alam ini ada penciptanya, dia resort kepada satu istilah nama dia nature, tabi'i. Alam ini terjadi secara tabi'i, semula jadi. Padahal itu bercanggah dengan akal yang sihat. Tak mungkin sesuatu yang dahulu tak wujud secara semula jadi. Pasti ada yang mewujudkan. Bila kita kata begitu, dia akan counter balik. Oh, dia kata kalau kamu berpegang setiap yang wujud pasti diwujudkan, maka siapa yang wujudkan Allah? Siapa yang wujudkan Tuhan? Orang etis biasa dia akan macam itu. Sebab hujah kita dengan mereka biasanya adalah
tentang kewujudan yang diwujudkan. Dia tak percaya tentang wujudan Tuhan sebab tak nampak. Kita kata walaupun kamu tak nampak dengan mata, setiap yang tak nampak dengan mata tak mestinya tak wujud. Banyak saja bukti-bukti yang kamu tak nampak tapi wujud. Habis apa bukti wujudnya Allah Ta'ala? Wujudnya alam ini. Takkannya alam jadi dengan sendiri? Oh, jadi setiap yang wujud mesti diwujudkan. Ya. Habis Tuhan wujud. Siapa yang wujudkan Tuhan? Di sinilah golongan etis gagal membezakan antara wujud selepas tidak wujud dan wujud yang qadim, tidak ada permulaan. Beza. Wujud yang dahulunya tak wujud memang mesti diwujudkan. Tak mungkin wujud dengan sendiri. Adapun Allah Ta'ala wujud yang qadim, yang tidak didahului oleh tiada. Tak pernah Allah tu tiada. Setelah Allah tiada baru Allah ada, tak pernah. Maka yang seperti itu tidak perlu pada yang mewujudkan. Itulah beza khaliq dengan makhluk. Tapi saya tak boleh bayangkan lah macam mana Allah wujud tak ada permulaan. Baguslah tu kamu tak boleh bayangkan. Kenapa bagus? Kerana selagi mana kamu boleh bayangkan, bayangan kamu tu makhluk. Pastilah Allah tak sama dengan makhluk. Pastilah Allah tak sama dengan apa yang kamu bayangkan. Bila kamu dah tak boleh bayangkan macam mana Allah, betul. Bila kamu dah tak boleh bayang, maka itu betul. Jadi, dan di kalangan umat Islam juga, mungkin penggemar, pengikut mengidolakan Imam Ibn Taymiyah rahimahullah tidak perasan salah satu bid'ah yang dibuat oleh Imam Ibn Taymiyah adalah mengatakan alam ini qadim secara nau'. Alam ini qadim juga tapi secara jenis dia, bukan secara satu persatu. Satu persatu itu baru, tapi jenis alam itu qadim. Itu bid'ah. Ahli sunnah wal jamaah tidak pegang macam itu. Yang qadim hanya Allah dan sifat Allah. Yang berkaitan dengan Allah sahaja qadim. Yang berkaitan dengan makhluk, alam ini tidak qadim. Peringatan. Di zaman sekarang ini seringkali kita dengar atau kita baca di akhbar-akhbar perkataan bencana alam. Hendaklah kita ingat, kalau perkataan bencana alam itu kita sandarkan kepada kudrah dan iradah Allah, yakni berlakunya kerana kudrah dan iradah Allah, tidak mengapa. Ya. Bencana alam tu kita masih tahu itu Allah Ta'ala yang takdirkan. Berlaku tsunami, berlaku gempa bumi, berlaku tanah runtuh, ya. Kita tahu, cuma kita nisbah, ya. Misalnya kita kata buku Muhammad. Buku ni milik Muhammad. Ataupun kita kata ini masakan chef, ya. Tapi kita masih tahu walaupun buku itu kita nisbah pada Muhammad, hakikatnya semuanya milik Allah. Buku tu milik Allah, yang namanya Muhammad juga milik Allah. Yang kita katakan ini masakan chef, kita tahu yang namanya masakan itu milik Allah, yang chefnya juga, yang tukang masak juga milik Allah. Itu tidak mengapa. Cuma diberi peringatan di sini, dibimbangi. Kalau setengah orang tu dia tak perasan bencana alam, lalu dia sandarkan terus kepada alam itu sendiri, seolah-olah sebab dan asbab pada alam itu memberi kesan. Maknanya dia dah lupa bahawa yang berlaku itu adalah kuasa Allah. Dia terus nisbah pada alam. Kenapa berlaku macam ni? Oh, pergerakan tanah. Kenapa berlaku macam ni? Pemeluapan wap panas. Kenapa berlaku macam ni? Oh, kerana gerakan air, arus air laut dan sebagainya. Maka ini membawa kepada kufur. Kena hati-hati, ya. Bila kita nisbahkan sesuatu kepada makhluk, kita kena ingat penisbahan itu adalah sababi saja. Sabab, cause and effect, bukan penisbahan hakiki. Kiaskanlah kepada perkara-perkara lain, ya. Misalnya hakisan air. Kita sebut air yang menghakis, hakikatnya itu adalah ketentuan Allah. Hakisan angin dan sebagainya. Ingatlah, ini poin tauhid dia. Segala sebab dan asbab yang ada dalam alam ini. Apa beza sebab dan asbab? Sama je. Cuma sebab tu satu, asbab tu banyak. Plural, ya. Ya, kalau musabab lain. Sebab dan asbab sama saja. Ya, sebab satu, asbab banyak. Tapi kalau musabab lain. Musabab adalah kesan dia. Kalau sebab tu dalam bahasa Inggeris cause, musabab effect dia. Cause and effect. Ingatlah, segala sebab dan asbab yang ada di dalam alam ini tidak memberi bekas atau kesan tanpa izin Allah Ta'ala.
Ini yang orang-orang yang tak faham, yang anti istighosah, anti tawassul, anti tabarruk. Tani yang dia tak faham-faham. Kenapa? Kerana dia mengharamkan tawassul, doa sebut nama nabi, nama wali tak boleh, haram kata dia. Padahal tak ada dalil. Kemudian lebih parah pada itu, dia mengharamkan dan mensyirikkan istighosah. Apa makna istighosah? Minta tolong. Minta tolong dengan siapa? Dengan nabi, dengan wali. Dia kata haram, bahkan syirik. Syirkun akbar mukhrijun anil millah. Syirik yang besar yang menyebabkan orang itu terkeluar dari agama. Saya sendiri pernah bila saya terangkan bahawa istighosah dengan Rasulullah SAW itu tidak syirik, satu orang menggunakan nama Abu Huzaifah, tak tahulah nama sebenar dia apa, dalam Facebook dia ambil posting saya yang terangkan tentang istighosah tu, dia cross pangkat, dia kata orang ini tidak syak lagi, telah jadi kafir, murtad, musyrik. Ya, haram sembahyang di belakang dia, jadi makmum dia haram. Dan kalau dia sembelih binatang, korban ke apa ke, binatang tu jadi bangkai. Kenapa? Kerana dia gagal faham tentang sebab musabab dan kaitannya dengan hakikat. Kenapa kita ahli sunnah wal jamaah membenarkan istighosah, meminta tolong kepada makhluk, sedangkan dalam Fatihah kita ulang-ulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya akan dikau kami sembah dan hanya akan dikau kami meminta pertolongan. Kenapa pula kita minta tolong dengan makhluk? Kerana meminta tolong dengan makhluk itu masyru', dibenarkan secara sebab dan musabbab. Adapun meminta tolong kepada Allah itu adalah tuntutan syarak atas jalan hakikat. Atas jalan hakikat kita mesti yakin apa sahaja pun tak boleh datangkan manfaat ataupun mudarat melainkan Allah izinkan. Mana dalil? Dalam Quran. Qul la amliku li nafsi naf'au wa la dharra. Katakanlah aku tidak memiliki buat diri aku sendiri sebarang manfaat atau mudarat. Bayangkan sehebat Nabi SAW kalau secara hakikat tak milik apa-apa. Tapi adakah makna kita kata Nabi SAW tak ada apa-apa manfaat? Tak betul. Secara sebab dan musabab, Nabi SAW menjadi sebab kebaikan. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utuskan kamu kecuali menjadi rahmat kepada sekian alam. Siapa kata Nabi SAW tak ada manfaat? Ada. Secara sababiyah. Allah jadikan Nabi itu sebab rahmat kepada sekian alam. Secara hakikat, yang menyembuhkan penyakit hanya Allah sahaja. Bukan ubat, bukan doktor, bukan herbal, bukan sebagainya, tak ada. Yang menyembuhkan penyakit hanya Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dalam Al-Quran Allah berfirman atas lisan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Bukan doktor, bukan pakar bedah, bukan neurologis, bukan sebagainya. Doktor semua itu hanya sebab dan musabab sahaja. Boleh bahkan dituntut kita itu usaha dan ikhtiar berobat dan sebagainya, tetapi jangan sekali-kali kita itu ragu-ragu bahawa yang mendatangkan kesembuhan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi bila kita kata istighosah itu boleh dengan syarat bila kita minta tolong kepada nabi dan wali, wajib kita i'tiqad yang memberi hakikatnya adalah Allah. Tak boleh kita ingat Nabi secara hakikat beri. Tak boleh kita ingat secara hakikat wali yang beri. Kalau kamu lihat hakikat, Nabi dan wali juga adalah makhluk Allah. Bila makhluk Allah, mana tak boleh buat apa-apa. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tapi secara sebab dan musabab, para Nabi dan para wali ini Allah jadikan sebab pertolongan. Dan biasanya kita mengharapkan doa yang mustajab daripada mereka, kerana di alam ruh juga sabit dalam hadis-hadis bahawa di alam ruh, orang yang di alam ruh mendoakan kebaikan buat orang yang di alam dunia. Jadi tidak masalah sekadar istighosah. Maka dia tak faham, dia rasa lucu. Boleh minta tolong dengan wali dengan syarat kita yakin Allah yang beri. Lalu timbullah persoalan, yang tanya pula bukan jalan-jalan, ada PhD. Kata dia, kalau macam tu, bolehlah kita pergi kat pokok, kita minta tolong, wahai pokok, tolonglah saya. Dengan i'tiqad Allah yang beri. Loh,
Kan minta tolong tu ada dua jalan. Satu jalan asbab, boleh dengan makhluk. Satu jalan hakikat, itu hanya dengan Allah. Pokok apa kaitan dia? Adakah pokok Allah jadikan sebab pertolongan dengan cara kita pergi, wahai pokok tolong saya? Ya, pokok sebab pertolongan, tapi dalam bentuk lain. Kayunya boleh dijadikan papan untuk buat rumah. Akarnya setengah pokok boleh jadikan ubat, direbus, diminum. Daunnya boleh buat apa? Buat apa? Letak di muka, jadi bersih muka misalnya. Pertolongan dalam bentuk itu, ya silakan. Tapi Allah tidak jadikan pokok pertolongan dalam bentuk kita pergi minta, wahai pokok tolonglah saya. Ya, bila kita jawab, ya, istighosah tidak disyaratkan macam tu, dia tanya mana dalil. Sebab bila kita tanya dia mana dalil haram istighosah, dia tak boleh bawa dalil. Kamu haramkan istighosah dengan wali, dengan Nabi, mana dalil? Oh, banyaklah dalil dalam Quran semua dia ada. Okey, banyak. Pak Mai satu. Sampai habis perbincangan, satu dalil pun tak boleh bawa. Jadi akhirnya nak bagi tahu, oh, kamu kata tak boleh minta tolong dengan pokok pun tak ada dalil juga. Dah lain. Yang masalah wali tadi, itu adalah satu perkara yang jadi pertikaian. Kamu mengharamkan, padahal asalnya diterima boleh minta tolong dengan makhluk. Cuma kamu mengatakan asalkan makhluk itu hidup je boleh. Di mana dalil? Adakah minta tolong dengan pokok? Kita sepakat tak boleh, kerana ia bukan asbab. Ya, kita minta tolong ni benda yang asbab. Kalau tidak akan jadi hakikat. Kalau minta tolong dengan pokok secara asbab, itu tidak masyru' kerana bukan asbab. Kalau secara hakikat, ia syirik. Minta tolong dengan makhluk secara hakikat, walaupun makhluk yang mulia seperti malaikat ke nabi ke, itu syirik. Minta tolong dengan makhluk hanya boleh secara asbab. Pokok asbab pun bukan, hakikat apatah lagi bukan. Nah, jadi ini kegagalan faham. Ya. Mereka main-main, padahal ini ahli sunnah wal jamaah. Bila kita berinteraksi dengan asbab, kita mesti yakin bahawa asbab itu tidak memberi bekas atau kesan tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asas ahli sunnah wal jamaah, tapi dipermain-mainkan oleh orang yang gagal memahami. Baik. Makna baqa insya-Allah kita sambung selepas daripada Aidil Fitri. Boleh? Ada soalan? Biasanya tak ada. Saya anggap seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma qulna min dhulil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.